Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Kolonel Dr. Burhanuddin. Saya Muhammad Imran Ihtisham bin Muhammad Zailani, metrik number 2210719, akan membentangkan tentang falsafah dan isu semasa mengenai isu bunuh diri di kalangan remaja. Saya mulakan dengan abstrak, iaitu isu bunuh diri dalam kalangan pelajar di Malaysia sangat membimbangkan. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui apakah itu punca, risiko dan cadangan mengelakkan pelajar daripada membunuh diri. Kajian ini telah dianalisis daripada beberapa sumber artikel dan majalah untuk menentukan punca, kesan dan cadangan untuk mengelakkan aksi bunuh diri yang memberi impak paling tinggi kepada pelajar serta golongan lain di Malaysia dan luar Malaysia. Daripada hasil ini, kita dapat simpulkan bahawa persekitaran seseorang individu memainkan peranan yang amat besar apabila membincangkan tentang isu bunuh diri. Daripada penyataan ini, persekitaran yang sihat merupakan faktor yang penting bagi menangani kes bunuh diri. Seterusnya ialah pendahuluan. Isu bunuh diri dalam kalangan remaja di Malaysia telah menjadi topik yang sangat hangat dibincangkan dalam kalangan rakyat Malaysia dan menjadi isu yang membimbangkan sejak kebelakangan ini. Secara teori, kecenderungan berbunuh diri boleh berlaku dari mana-mana demografi. Walau bagaimanapun, bunuh diri paling menonjol dalam kalangan remaja, terutamanya pelajar, sama ada di Malaysia atau di negara lain. Dalam erti kata yang lain, ia juga merupakan salah satu yang paling membimbangkan kerana remaja sering bertanggungjawab terhadap keadaan generasi akan datang. Di sinilah kita sebagai masyarakat mempersoalkan mengapa terdapat begitu banyak kes yang membawa kepada bunuh diri dalam kalangan remaja di Malaysia. Satu kajian baru-baru ini oleh Muhammad 2020 mendapati bahawa dibanding dengan tahun lepas, insiden termasuk cubaan bunuh diri atau masa yang meninggal dunia dilaporkan meningkat 20%. Tahun ini, apabila dilihat pada angka tahunan, penemuan menunjukkan ini mendedahkan kepada kita bahawa bunuh diri yang melibatkan remaja di Malaysia bukan sahaja berlaku setiap tahun, tetapi ia juga mula mendapat celah seperti tahun-tahun berlalu. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai punca-punca isu ini berlaku. Yang pertama ialah gangguan mental, iaitu penyakit mental disebut juga sebagai gangguan mental, penyakit jiwa dan gangguan jiwa adalah gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi mental. Penyakit mental adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berfikir, perilaku dan persepsi. Penyakit ini menimbulkan stres dan penderitaan bagi pesakit. Hal ini juga merupakan punca utama berlakunya kes bunuh diri. Seterusnya ialah depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati ataupun mood seseorang yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Semua orang pasti pernah merasa sedih atau murung. Seseorang nyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan atau tidak berharga. Yang ketiga ialah buli. Pembulian bermaksud perbuatan yang berniat menunjukkan kekuatan, menggertak atau mencederakan orang tertentu yang dilihat berkeadaan lemah berbanding si perilaku dengan mengasari atau mendera mangsanya. Buli ialah subkategori tingkah laku agresif yang dicirikan oleh 3 kriteria berikut seperti niat bermusuhan, ketidakseimbangan kekuatan dan pengulangan dalam jangka waktu tertentu. Buli merupakan aktiviti tingkah laku berulang yang agresif yang bertujuan untuk menyakiti individu lain secara fizikal, mental ataupun emosi. Hal ini sering berlaku di kalangan remaja kerana pembulian merupakan satu perkara biasa di kalangan mereka, terutamanya di asrama dan di universiti. Seterusnya ialah kecanduan narkotik, iaitu dadah adalah bahan yang menyebabkan perubahan dalam fisiologi atau psikologi organisma semasa diambil. Dadah merupakan satu bahan yang boleh membuatkan ketagihan dan boleh menyebabkan kes ini berlaku. Seterusnya ialah keuangan. Keuangan merupakan satu topik utama sejak ketibaan COVID-19 ini. Ia dialami oleh kebanyakan masyarakat di Malaysia dan membuatkan masyarakat tersebut stres dan boleh juga menyebabkan kes bunuh diri ini berlaku. Seterusnya ialah kesan. Kesan isu kes bunuh diri ini berlaku di Malaysia terutama di kalangan remaja. Yang pertama, bagi pihak individu, pada pandangan Islam, individu yang telah melakukan jenayah membunuh diri
tidak akan masuk ke dalam syurga sekiranya percubaan bunuh diri itu tidak berjaya. Individu tersebut berkebanyakan cacat seumur hidup. Bagi masyarakat dan negara pula ialah ahli keluarga akan mengalami tekanan perasaan. Seterusnya, ahli keluarga akan hilang tempat pergantungan. Dan bagi negara, disebabkan tekanan hidup, masyarakat mungkin akan terpengaruh dengan tindakan individu tersebut dan meningkatkan kadar pembunuhan di negara kita. Cara mengatasi kes bunuh diri. Salah satu cara untuk mencegah isu ini daripada berlaku adalah dengan mengambil bahagian dalam kempen yang memberi tumpuan kepada membawa kesedaran terhadap bunuh diri. Sebagai contoh, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia adalah hari kesedaran yang diadakan setiap tahun untuk membantu meningkatkan kesedaran kita mengenai topik bunuh diri dan biasanya mempunyai kempen yang menyumbang kepada isu ini. Kita boleh inisiatif untuk mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti yang diadakan pada Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia tersebut untuk mendapatkan lebih banyak ilmu mengenai kes bunuh diri seperti apa tanda-tanda seorang itu hendak bunuh diri dan bagaimana untuk mencegahnya. Ini adalah satu langkah pertama yang baik dalam perjalanan kami untuk membantu menghalang seseorang yang bunuh diri daripada membunuh diri. Satu lagi cara yang baik untuk mengelakkan kes ini berlaku ialah menggalakkan mereka untuk mendapatkan rawatan profesional. Rawatan yang dilakukan oleh seorang profesional boleh meningkatkan peluang mereka untuk mencegah bunuh diri dengan margin yang besar berbanding dengan orang biasa kerana mereka mempunyai pengalaman dalam merawat pesakit yang bermasalah pada masa yang lalu. Adalah lebih baik juga untuk kita menemani mereka semasa proses pemulihan untuk memberi keselesaan kepada mereka. Sekolah juga mempunyai peranan dalam memerangi isu ini dalam kalangan pelajar. Sekolah perlu memberi usaha untuk menyediakan persekitaran di mana pelajar tidak akan menghadapi tekanan yang besar akibat guru-guru yang tidak kisah terhadap pelajar mereka, membuli mereka yang lebih lemah dan juga guru-guru yang terlalu tegas dengan pelajar. Kesimpulannya, setiap individu haruslah lebih peka terhadap isu bunuh diri ini agar masyarakat di negara kita hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Selaras dengan matlamat kehidupan, masyarakat perlulah menghayati tujuan sebenar kehidupan yang berlandaskan agama dan kepercayaan masing-masing supaya dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang tidak bermoral. Sekian, terima kasih.